Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Allahumma Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi, alhamdulillah, dalam pelajaran bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran kita hari ini kita akan mula mempelajari dan ulang kaji dulu, insya-Allah. Wazan nombor 2, kita belajar kata dasar. Wazan kata kerja bagi wazan nombor 2. Bagaimana wazan nombor 2 ini diubah daripada madhi kepada mudhari'. Madhi kepada mudhari'. Ini yang penting ya. Madhi kepada mudhari'. Dan kita akan, hari ini kita cuba pergi kepada 3 dan 4 dulu, insya-Allah. Wazan ni, insya-Allah. Jadi kalau wazan nombor 1 af'ala, kita kata masih wazan af'ala, fi'il mudhari'nya menjadi yuf'ilu. Ini memang bentuk af'ala yuf'ilu ni kalau kita jumpa dalam Quran, maka dia akan menjadi wazan nombor 2. Af'ala, tengok baris dia, baris tak berubah ni. Af'ala, fi'il mudhari'nya akan jadi yuf'ilu. Berbeza dengan wazan nombor 1, dia yaf'alu ataupun yaf'ulu ataupun yaf'ilu kan. Dia baris mudhari' dia ni kekal atas ni. Yaf'alu masalah. Tapi kalau fi'il mudhari' af'ala untuk wazan nombor 2, maka mudhari'nya akan menjadi yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Itu dia. Baik. Af'ala yuf'ilu. Dan untuk wazan nombor 3, kita kata af'ala ya. Fa'ala bagi tengah ni, fa'ala fi'il mudhari'nya dia akan jadi yufa'ilu. Beza dia dengan wazan nombor 2 ni ada sabdu ya, yufa'ilu. Af'ala yuf'ilu. Jadi nombor 3 fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Nombor 4 fa'ala, fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Fa'ala, fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Jadi tahulah kita bahawa wazan 2, 3 dan 4, yang satu huruf ini dia punya tanda mudhari'nya dia bagi depankan ya. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Saya ingat kita dah pergi semua dah, kita dah lalui dah semua dah kan dalam pelajaran lepas. Ke 3 wazan ni, 1, 2, 3 dan 4. Saya ingat dah lalu dah kan, insya-Allah. Apa pun kita buat latihan sikit lagi. Kita pergi kepada Al-Quran terus dan kita tengok perbuatan yang ada wazan nombor 2, 3 dan 4. Baik. Kita dah lalu dah minggu lepas, tapi kita pergi sekali lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita menguatkan lagi kita ingatan kita, insya-Allah, kepada wazan-wazan ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Agaknya tak apa, kita buat latihan ya. Wala talbisu. Ini agaknya fa'il mudhari'. Ini fa'il mudhari' tandanya ta. Kita kata fa'il mudhari' ni ada tanda dia ya, ada yalbisu, ada ta juga, talbisu, ada juga alif albisu, ada juga nun nalbisu. Jadi ini tanda mudhari'. Ini fa'il mudhari', wala talbisu. Fa'il mudhari'. Jadi fa'il mudhari' ini wazan nombor berapa kan ya? Talbisu ni. Talbisu. Wazan nombor, tengok ya, wazan nombor 1 kan? Ini wazan nombor 1. Tak lain tak bukanlah, ini wazan nombor 1. Ini wazan nombor 1. Dia bukan, ini wazan nombor 1 tu. Seterusnya perkataan, tengok ya, perkataan, kita ambil perkataan ta'qilun. Wazan nombor apa ta'qilun ya? Ta'qilun. Afala ta'qilun. Ini wazan nombor 1 juga. Aqala ya'qilu. Wazan nombor 1 juga. Banyak wazan nombor 1 kat sini. Baik. Kita ambil perkataan lain. Yuzabbihu. Ini perkataan sekali lagi. Yuzabbihuna. Wazan nombor apa je? Yuzabbihuna. Perhatikan yuzabbihuna. Zabbaha. Zabbaha. Nombor 3. Nombor 3, betul. Nombor 3. Jadi nombor 3 zabbaha. Nombor 3, jangan perhatikan tu. Perhatikan dia jadi fa'il mudhari'nya, fa'il madhinya ialah zabbaha, fa'il mudhari'nya yuzabbihu. Jadi ini adalah fa'il mudhari'. Dan waw ini adalah tanda kepada
Ramai. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Baik, kita tengok perkataan lain lagi. Perkataan contohnya kita ambil wa anzalna, perkataan yazlimun. Ini wazan nombor apa katnya? Supaya kita tak keliru dengan wazan lain, tetapi kita ulang kaji juga wazan yang kita dah belajar. Yazlimun, ini wazan nombor yazlimun. Tengok. Nombor satu. Yaf'ilu. Dia tak akan pergi kepada wazan nombor 2. Tak pergi nombor 2 ya. Dia tak pergi sebab nombor 2 mesti you. Dan dia tak pergi juga nombor 3 mesti ada sabdu. Nombor 4 pun jauh sekali lah. Jadi nombor 1. Make sure kita dapat bezakan wazan tu insya-Allah. Yazlimun. Ya. Kita ambil wazan yang lain. Naghfiru. Agaknya wazan nombor berapa ya? Nun ini tanda mudhari'. Ya asalnya yaghfiru. Naghfir. Jadi ini juga wazan. Ini wazan nombor berapa ya? Naghfiru ni. Nombor 1. Tak lain tak bukan nombor 1. Naghfiru yaghfiru. Baik. Itu kalau kita jumpa perkataan badala. Ini kita katakan badala ini adalah wazan fi'il madhi ni. Fi'il madhi wazan nombor 3 ya. Badala jadi fa'ala. Cuba jadikan dia fi'il mudhari' mengikut wazan yang kita bagi kat atas tu. Maka fa'ala yufa'ilu. Jadi kalau badala dia akan jadi yubaddilu. Jadi yubaddilu. Tengok tu. Yubaddilu. Sebutannya sama dengan wazan itu. Badala. Fi'il mudhari'nya akan jadi yubaddilu. Baddala. Yubaddilu. Alhamdulillah. Kita tengok. Apa nama ni? Fad'u lana. Contohnya. Fad'u lana. Rabbaka yukhrij. Yukhrij ni. Kita apa? Fi'il mudhari' ni dia boleh dimatikan akhir tu ya. Akhir ni boleh dimatikan. Akhirnya boleh dimatikan. Jadi yukhrij. Yukhrij. Yukhrij ini adalah fi'il mudhari' daripada wazan nombor berapa ya? Nombor 2. Betul, nombor 2. Yukhrij. Yani yuf'ilu. Ni baris ni dia boleh berubah. Sebab itu di dalam kita punya kad tu kan. Kita kad wazan itu kita letak baris lam ini, baris yang berwarna kuning tu ya. Yang warna kuning ni dia akan memberi makna dia boleh berubah i'rab dia. Boleh berubah ya, boleh berubah mengikut keadaan kedudukan dalam ayat. Jadi dia boleh jadi yuf'il mati, dia boleh beri yuf'ila bagi datang, tak ada masalah. Jadi yukhrij, tak ada masalah tu. Jadi ini wazan nombor yukhriju, wazan nombor 2. Cuba jadikan dia fi'il madhi yukhriju. Akhraja kan? Akhraja fi'il mudhari' akan jadi yukhriju. Akhraja yukhriju, bermaksud mengeluarkan. Akhraja yukhriju. Kalau tengok mimma tumbitu, tengok kataan tumbitu. Tumbitu pun dia ini adalah wazan nombor tengok wazan nombor apa ni? Tumbitu wazan nombor fi'il mudhari'. Ya, ta ini adalah ta mudhari'. Ta mudhari'. Jadi wazan nombor 2 juga ya. Jadi yumbitu kan? Ya betul ya? Yumbitu asalnya ialah asalnya kalau itu wazan ni yumbitu. Tapi kalau yumbitu ta ni tukar pada ya ya. Yumbitu maka mudhari'nya adalah yumbitu, maka madhinya fi'il madhinya adalah ambata. Ambatakum. Huwallazi ambatakum. Dalam ayat lain ada ambata. Huwallazi ambatakum. Wa ambataha nabatan hasanan. Ada wa ambataha nabatan. Ambatannya maknanya menumbuhkan. Fi'il mudhari'nya yumbitu. Dalam ayat lain wa yumbitu lakumuz zar'a waz zaitun. Dia menumbuhkan bagi kamu tumbuhan dan buah zaitun. Itu ambata ya. Menumbuhkan daripada kata dasar nabata. Nabata. Okey baik. Subhanallah ya. Itu semua adalah daripada wazan nombor 2. Ambata yumbitu bermaksud menumbuhkan. Baik. Kita lalu lagi surah Baqarah ni. Lalu. Tengok ada tak lagi wazan nombor 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. Sebelum kita pergi ke wazan lain, kita kena ulang kaji yang tu dulu. Baik.
Tengok fi'il mudhari'. Kalau ada fi'il madhi pun kita boleh belajar convert dengan dia. Innallaha ya'murukum. Yang ini pula ni tazbahu ini. Ini pula wazan nombor, ini fi'il mudhari'. Wazan nombor tazbahu. Ta ni tanda mudhari', waw ni tanda ramai. Jadi dia punya asalnya ialah yazbahu. Jadi wazan nombor 1 kan? Wazan nombor 1. Zabaha fi'il mudhari'nya yazbahu. Fi'il mudhari'nya yazbahu. Baik. Zabaha yazbahu. Yang ini kita belum belajar lagi. Tanda dia punya tengah dia ni ada huruf illah ya, tapi boleh kita belajar juga ni, boleh kita tengok dia tak banyak berubah yang ni. Yubayyinu. Cuba tengok dia punya fi'il apa tu? Yubayyinu. Ud'u lana rabbaka yubayyin. Yubayyin dimatikan akhir. Tak ada masalah. Ini fi'il mudhari' daripada wazan nombor 3. Ini dia yubayyin, yufa'ilu. Jadi yubayyinu. Jadi dia punya fi'il madhi adalah fa'ala menjadi bayyana. Fi'il mudhari'nya menjadi yubayyinu. Daripada kata dasar ba, ya dan nun, iaitu menerangkan ya. Yubayyinu lana ma hiya. Yubayyinu lana ma hiya. Baik. Perkataan lain ada lagi tak kat sini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok perkataan lain. Yang lain tu tak apalah ya. Kita tengok yang ni. Contohnya taktumun, ini wazan nombor 1. Katama yaktumu. Saya ingat apa nama ni, minggu lepas kita dah belajar semua dah. 1, 2, 3, 4 kan. Saya dah terangkan ya macam mana dia punya pembentukan fi'il mudhari' itu kan. Saya tak ada masalah kan. InsyaAllah kita boleh pindah kepada teguh kan. Teguh kepada apa? Kepada wazan nombor 5 lah. InsyaAllah. Boleh? Ada sesiapa nak tanya apa-apa tak berkenaan dengan wazan 1, 2, 3 dan 4 ni? Kalau ada apa-apa masalah lagi boleh tanyalah insyaAllah. Cuma beza dia adalah wazan 1 ni tanpa imbuhan. Wazan 2 ni dia ada 1 imbuhan. 3 pun sama juga 1 imbuhan gandaan. Dan keempat pun ada imbuhan alif ini. Itu 1 imbuhan saja. Jadi cara nak buat mudhari'nya adalah dengan mengubah tanda mudhari'nya dengan bagi depan ya. Af'ala yuf'ilu. Fa'ala fi'il mudhari' dia akan jadi yuf'ilu. Fa'ala dia akan jadi yufa'ilu. Ifta'ala menjadi ifta'ala ni wazan nombor 5. So nombor 4 kita baca 4 saja. Jadi semua ni 2, 3 dan 4 adalah 1 imbuhan. Baik. Okey, boleh insya-Allah kita pindah kepada wazan nombor 5 dan seterusnya. Boleh ya? Ada nak tanya apa-apa insya-Allah? Boleh tanya. Ustaz, tanya ya. Boleh. Wazan nombor 2 tu dia madi dia ada hamzah kan. Hamzah tu kenapa jadi hilang bila jadi mudhari' dia tak ada kan dia jadi. Betul. Fi'il mudhari' dia dibuangkan hamzah tu kan. Betul juga tu. Tapi macam yang nombor 3 ni dia tak buangkan kan, dia punya apa? Yang lain tu dia tambah saja. Ditambah saja. Af'ala dia jadi yuf'ilu. Jadi fa'ala yaf'ilu nombor 1, af'ala yuf'ilu. Hamzah itu sebenarnya ada hamzah tu sebenarnya. Tapi sebutannya amatlah berat. Untuk disebut tu berat. Berat disebut kan. Jadi dia melangkah sebenarnya, hamzah kat sini sebenarnya. Hamzah kat sini sebenarnya dia dah melangkah hamzah tu dan dia matikan hamzah tu. Jadi hamzah dengan fa ni bergabung sekali, akhirnya dia terpaksa buang sebab terlalu apa nama ni, berat untuk disebut. Asalnya af'ala yu'fu tak boleh sebut. Akhirnya dihilangkan hamzah tu. So di dalam Al-Quran sebenarnya banyak perkataan yang dibuang hamzah. Akan ingat insya-Allah tu banyak perkataan yang dibuang hamzah. Contohnya perkataan akala kan, yakulu kan. Nanti kita belajar fi'il amar, nanti tengok hamzah tak ada, jadi kul saja contohnya. Itu nanti kita belajar kemudian nanti ya. Tapi hamzah ni lahir pula kat sini. Dekat af'al ni lahir balik. Nanti kita akan belajar dalam fi'il amar nanti insya-Allah. Jadi untuk masa ni kita tengok dia punya perubahan fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Untuk wazan nombor 2 ni hamzah ni hilang ya, hamzah ni hilang.
Di antara punca ya, senang kita nak tahu, nak kenal ya, supaya kita tak keliru dengan wazan nombor satu ni. Wazan nombor satu ni dia ya ya, bahagian atas. Yaf'alu contohnya. Yaf'ilu. Jadi bahagian atas ya ni. Jadi perbezaan sikit saja di antara mudhari' wazan nombor satu dan wazan nombor dua. Iaitu ya ini berubah. Dia punya ya, tanda mudhari' ni, you disebut. You. Itu yang membantu kita mengetahui bahawa perbuatan itu adalah mudhari' wazan nombor dua. You tu. Kalau tak ada you ni, kalau kita buat ya juga, dia akan jadi wazan nombor satu. Jadi insyaAllah tu, jadi hamzah tu dibuang. Hamzah dibuang. Hamzah tu dibuang kerana dia susah nak sebut kat situ. Jadi akhirnya menjadi Maaf Ustaz. Ya, sila. Boleh saya tanya Ustaz? Boleh. Kalau untuk kata ganti nama satu, ganti nama yang satu kita faham untuk diri sendiri. Kalau mudhari hamzah tu nak jadi apa? Hamzah bagi depan juga. Contohnya kita kata depan, ya? Yuf'ilu, kalau kata saya uf'ilu. Jadi dia tak hilang tak? Alif tu tak hilang, dia kekal. Tapi tukar baris je depan baris dia. Jadi baris, tukar baris je depan ni. Baris ya ni. Jadi ukhriju. Gitu. Jadi yuf'ilu. Terima kasih. Masukkan hamzah saja. Jadi tanda mudhari' kita ada 4 kan, iaitu ya, itu yang normal. Ta, tuf'ilu, na, nuf'ilu, dan hamzah uf'ilu. Jadi tukar saja, baris kekalkan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi selesai itu nombor 3, tak ada masalah tu nombor 3. Nombor 4 ini pun, nombor 4 ni pun fa'ala yufa'ilu, ikut saja ya, ikut saja. Jadi satu lagi saya nak ingatkan, dalam mempelajari wazan ini, apabila kita menemui satu perkataan, kita ketahui wazan dia, bila kita merujuk pada kamus, kita mesti merujuk wazan tu juga. Kita mesti kita mesti fokus ke wazan tu, jangan pergi pada wazan lain. Contoh kalau saya ambil satu perkataan di dalam Al-Quran ini, kita ambil dalam surah Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya kita ambil satu ayat yang ni, tukhrijuni. Ini contohnya kan. Tukhrijuni wazan nombor 2. Wazan nombor 2. Ini tukhrijuna pun ini pun nombor 2 juga. Contohnya kalau kita ambil satu perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan apa ya? Kita ambil perkataan ini wazan nombor 2 ya. Cuba cari wazan nombor 2 yang ataupun wazan nombor 3 kat sini. Kita mesti apabila jumpa perkataan itu, kita mesti ambil dia punya wazan juga. Jangan keluar daripada wazan dia. Contoh kita ambil yunazzila. Yunazzil. Ini fa'il apa ni? Yunazzil. Yunazzila. Fa'il apa tu? Itu adalah fa'il mudhari' kan? You ni kan? Kalau kita tengok kat situ, yunazzilu dia akan pergi kepada wazan nombor 3 ya. Nombor 3 kan? Ya. Betul, nombor 3 ya. Cuma baris dia berubah jadi yunazzila. Kita kata ini adalah kerana i'rab. Perubahan baris di akhir ni adalah i'rab. Yang kita warna kuning ni kan, ini maksudnya dia berubah kerana i'rab. Jadi asalnya adalah yunazzilu. Yunazzilu. Jadi kalau yunazzilu, fa'il madhinya adalah nazzala. Fa'il madhi dia mesti kita sebut nazzala juga. Mesti kita kekalkan dia punya pattern itu, wazan itu. Nazzala. Jadi kalau yunazzilu, fa'il mudhari' mesti nazzala. Nazzala, fa'il mudhari' yunazzilu. Nazzala, yunazzilu. Yunazzilu, undur sikit jadi nazzala. Bila kita mencari kamus atau pergi kepada senarai perkataan kita tu, kita mesti pergi pada perkataan nazzala juga. Nazzala juga. Cari tempat pada perkataan ini. Untuk kita dapatkan makna yunazzilu ni, mesti kita pergi kepada nazzala yang wazan nombor 3. Sebab senarai kata dasar nun zai lam itu, dia akan banyak senarai. Cuba tengok dalam kamus kita. Jom tengok. Nazzala. Ini sebagai peringatan kita ya, supaya kita tak pergi kepada tempat lain. Okey, jadi kalau kita pergi ke nazzala, tengok muka surat apa nazzala? Muka surat cuba tengok kita punya perkamusan kita tu. Nun zai lam. Satu 191 ya. Okey, nazala. Dia akan kat sini.
Dia akan ada senarai apa nama ni? Senarai wazan-wazan yang digunakan dalam Quran. Yang warna biru ni adalah yang boleh masuk dengan wazan kata kerja tu. Maksudnya yang warna biru ini sahaja, atau yang warna merah, ada setengah buku warna merah, itu dikira sebagai wazan kata kerja. Ini saja kata kerja. Yang lain ni adalah noun biasa ya. Jadi kita boleh bilang dia punya wazan itu nazala dash fi'il mudhari' yang zilu. Ini wazan nombor Anzilu. ini wazan nombor 1 kan? 1, nombor 1. Jadi kita tengok kita punya ni jadi nombor 1 nazala. Tapi kita kena lepas perlahan sebab ada yang baru join kita. Okey. Apa insya-Allah. Jadi nazala jadi wazan nombor 1. Jadi kalau anzala jadi wazan nombor 2 kan? Nombor 2 anzala, nazzala wazan nombor 3, tanazzala. Tanazzala wazan nombor yang kita akan baca kejap lagi. Iaitu wazan nombor 8 tanazzala. Jadi kejap lagi kita belajar insya-Allah. Jadi dekat sini kita ada 4 perkataan yang boleh dimasuki dengan wazan-wazan kata kerja itu. Jadi apabila kita mencari Al-Quran ya, kita mencari perkataan yunazzilu ni, kita mesti selepas kita dapatkan kata dasar dia nazala, kita mesti tengok wazan dia nazzala yunazzilu, maka tak lain tak bukan dia akan berada di wazan ini maknanya. Nazzala. Jadi itulah makna dia. Dekat sini menurunkan secara beransur-ansur yunazzilullahu min fadli. Jadi kat sini yunazzila tak apa, ini baris ni boleh berubah ya. Yunazzila. Allah menurunkan secara beransur-ansur. Itu maksudnya yunazzilu. Jadi itulah makna dia. Jadi kalau kita ambil makna yang lain, dia akan ada sedikit perubahan sebab berubahnya wazan tu. Baik insya-Allah ya. Itu ialah ilmu yang perlu kita belajarlah. Jadi kita tak boleh pergi jauh daripada wazan. Mesti kalau yang ini anzala, yang bawah ni pula ini anzala pula. Anzala ni fi'il madhi. Anzala. Maka dia wazan nombor anzala wazan nombor 2. Nombor 2 kan? Anzala fi'il mudhari'nya yunzilu. Jadi kita makna dia ada pada wazan nombor 2 menurunkan. Anzala minas sama. Anzala. Jadi selesailah. Itu cara kita nak trace dia punya makna dia terus kepada wazan dan jangan lari kepada wazan dia. Sebab kalau kita lari kepada wazan dia, dia akan mengubah makna perkataan tu. Perkataan tu akan berubah makna lah. Sebab perubahan wazan sedikit sebanyak dia akan mengubah makna. Baik. Itu dia. Jadi hari ini dah faham semua dah tu. Wazan nombor 1, 2, 3 dan 4. Jadi dah perbezaan dia macam mana masuk fa'il mudhari'. Hari ni kita masuk wazan nombor 5, 6, 7, 8 dan 9 kita buat setakat yang mampu dulu insya-Allah. Baik, untuk wazan nombor 5 sampai nombor 9 ini nak membentuk fa'il mudhari' dia akan kembali kepada asal. Tengok tu, kembali kepada asal kan? Ya baliklah. Oh, ya baliklah. Contohnya ifta'ala dia akan jadi fa'il mudhari'nya dia akan jadi yafta'ilu. Yafta'ilu. Ni tak kisahlah. Sebut yafta'il mati pun tak apa. Yafta'il. Ingat tak? Dia punya tanda ni penting sangat ni tanda ni. Tanda yang warna kuning di hujung ni. Baris ni dia menunjukkan. Dia tulis kat situ. Ini adalah tanda apa tulis ni? Tanda. Ni. Tanda i'rab. Tanda i'rab. Apa maksud tanda i'rab? Tanda i'rab ni perkataan itu tak tetap. Dia akan berubah-ubah mengikut position dia di dalam ayat tu. Menarik juga tu. Kita kemudian nanti insya-Allah. Kita akan jumpa dalam keadaan mati, kita akan jumpa dalam keadaan bahagian atas. Ifta'ala, yang ni kekal ni tak ada ni. Ifta'ala, yafta'ilu. Dia boleh jadi yafta'il, boleh jadi yafta'ila. Dia boleh gitu. Jadi awak tanya, kenapa fi'il mudhari' ni dia punya hujung dia berubah-ubah berubah baris dia mati lah, kadang-kadang tu hidup lah, kadang tu mengikut keadaan ayat kenapa sebab dia masih lagi mudhari', dia lagi masih dalam proses melakukan dia, jadi dia boleh berubah berbanding dengan fi'il madhi dah macam benda dah fit dah jadi sejarah dah, tak boleh diubah dah dalam sejarah tu. Jadi kalau fi'il mudhari' ni benda tu sedang berlaku, present tense,
regular berlaku. Jadi benda tu boleh berubah lah kan? Perbuatan tu. Boleh berubah. Bila perkataan tu boleh berubah, dia simbolkan dengan apa? Dengan tanda yang boleh i'rab nama dia, yang boleh berubah. Masya-Allah. Itu dia punya falsafah dia. Jadi kalau yafta'ilu, dia boleh jadi yafta'il. Dia boleh yafta'ila, dia boleh. Subhanallah. Okey, baik. Jadi ifta'ala fi'il mudhari'nya akan jadi yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Itu nombor 5. Baik, nombor 6 in fa'ala dia akan jadi yanfa'ilu. In fa'ala yanfa'ilu. Tengok tu hamzah tu dilanggar kan? Perasan tak hamzah langgar tu? Jadi kes dia sama dengan kes yang hamzah yang ni. Hamzah yang mana nombor 2 tu. Dia tak sebut lagi lah hamzah tu. Ifta'ala yafta'ilu. Dia tak sebut lagi hamzah tu. In fa'ala yanfa'ilu. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Istaf'ala yastaf'ilu. Jom kita perhati satu insya-Allah bagaimana wazan itu berubah. Tengok ya, nombor 5. Ifta'ala yafta'ilu. Tengok tu dia punya baris apa nama ni? Baris sebelum akhir ni bagi bawah kan? Yafta'ilu. Itu kekal tu. Yafta'ilu. Mesti sebut yafta'ilu. Tidak akan ada yafta'alu, tak ada. Mesti ada, mesti sebut dia ialah ifta'ala yafta'ilu. Begitu dia. Cuba tengok nombor 6 pula. In fa'ala, mudhari'nya yanfa'ilu. Tengok bagi bawah tu. Kekal. In fa'ala yanfa'ilu, dia masih bawah lagi. Ya in fa'ala yanfa'ilu. Kalau tengok nombor 7, tafa'ala, fi'il mudhari' dia apa dia? Yatafa'alu. Tengok tu bagi tak berubah kan? Ain ni kan? Untuk nombor 7. Nombor 7 yatafa'alu tak berubah. Tafa'ala, fi'il mudhari' yatafa'alu pun bagi atas tak berubah ya. Nombor 9 istaf'ala yastaf'ilu bagi bawah balik. Kalau kita perhatikan, kita boleh buat satu ringkasan cara nak buat fi'il mudhari' bagi wazan nombor 5 sampai 9 ni. Dia ada satu ringkas dia. Di ringkasan dia, kita muka surat apa kita buat dulu? Ada yang ada depan tu, muka surat Bismillahirrahmanirrahim 40 kata. Macam mana nak membentuk 40 muka surat madhi pada mudhari'. Madhi pada mudhari'. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan dia kita buat kat sini. Ini ringkasan dia. Baik. Ini ya. Muka surat 14. 40 pula. 14 ya. Okey, kita ada buat ringkasan tu untuk perubahan daripada wazan ke wazan. Tapi yang ni kita buat ke bawah ya. Af'ala, tengok fi'il mudhari' dia yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Perhatikan tanda mudhari' dia akan berada di bagi depan ya. Yuf'ilu. Yufa'ilu. Yufa'ilu. Tengok ya tu berbagi di hadapan. Baik. Bila dia masuk kepada wazan 5, 6, 7, 8, dia akan jadi ya balik. Ambil ya balik lah. Tak ada you lagi lah. Ya ifta'ala yafta'ilu. In fa'ala mudhari' yanfa'ilu. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Istaf'ala yastaf'ilu. Perhatikan ya tu dia bagi di atas. Semua bagi di atas. Maknanya kembali macam wazan nombor 1. Kembali kepada wazan nombor 1. Tetapi kalau kita perhatikan yang sebelum tu, huruf sebelum akhir tu, contoh kita kata ni ain. Dipanggil ain kalimah, iaitu ain, pada ain huruf yang sebelum akhir ni fi'il mudhari' bagi bawah kan? Af'ala dia akan jadi
yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Tengok ain bagi bawah semua. Fa'ala yufa'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Infa'ala yanfa'ilu. Bagi nombor 7 dan nombor 8, dia ain tu dikekalkan bagi atas. Contoh tafa'ala, fa'il mudhari' apa dia? Yatafa'alu. Bagi atas tengok tu. Yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Ain tu dikekalkan seperti fa'il madhi. Tapi nombor 9, ain tu kembali. Jadi nombor 7 dan nombor 8 tu ain tu dikekalkan ya pada fa'il mudhari'. Ain tu dikekalkan. Iaitu kalau mana huruf yang jatuh tepat ain tu dikekalkan kalau wazan 7 dan 8. Yang lainnya semuanya baris di bawah kan? Pasal nak tu? Kecuali nombor 7 dan nombor 8. Agaknya kenapa kan nombor 7 dan nombor 8 tu ain dia dikekalkan atas? Kenapa agaknya? Boleh agak tak? Kenapa dikekalkan? Punca dikekalkan sebab nombor 7 dan nombor 8 ni adalah upgrade. Wazan upgrade. Wazan upgrade daripada mana? Daripada wazan nombor 3 dan nombor 4. Sebab itulah kalau yufa'ilu ni adalah dia upgrade jadi yatafa'alu. Kalau yufa'ilu upgrade jadi yatafa'alu. Sebab itulah dia wazan upgrade. Wazan upgrade. Sebab itulah dia angkat ni sikit ain ni sebab dia adalah upgrade kepada wazan yang ada ni. Yang original yufa'ilu tu ikutlah ain tu bagi bawah. Tapi bila dia upgrade jadi yatafa'alu dia akan bagi atas. Sebab dia upgrade kan. Saya cerita dulu dia adalah wazan dia upgrade daripada 3 dan 4. Sebab itulah dia baris di atas. Baik, itu adalah cara nak membentuk fa'il mudhari' bagi wazan-wazan yang seterusnya insya-Allah. Senang je. Jadi yang pentingnya kita buat latihan insya-Allah. Buat latihan macam mana nak membentuk wazan-wazan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok latihan yang kita buat kat sini ya. Okey, cuba perhatikan fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Cuba kita jadikan dia fi'il madhi dan suruh fi'il mudhari'. Sebutkan insya-Allah. Istabaqa. Istabaqa. Itu wazan nombor apa aja? Istabaqa ni? Istabaqa ni wazan nombor. Dia kata dasar dia adalah kata dasar ni adalah sin ba qaf. Sin ba qaf. Kata dasar dia sin ba qaf tambah alif dan ta. Wazan nombor apa tu? Istabaqa. Bukan nombor 9 aja, bukan nombor 9. Nombor 5. Nombor 5. Nombor 5. Sebab sin ini original ni. Sin original. Sin ni original, bukan sin nombor 9 tak. Ni sin yang original. Jadi tengok ya. Tengok saya baca ni. Istabaqa. Ifta'ala. Nampak tu? Boleh tak? Istabaqa. Wazan nombor 5. Cuba jadikan fa'il mudhari'. Yastabiqu. Ikut wazan itu. Jadi istabaqa yastabiqu. Istabaqa yastabiqu. Istabaqa yastabiqu. Jadi wazan nombor 5. Tatayyara. Wazan nombor apa? Tatayyara ya. Perhatikan. Tatayyara. Wazan nombor tatayyara, wazan nombor 8. Tafa'ala. Tatayyara. Tafa'ala. Agaknya fa'il mudhari'nya ya. Ya tatayyaru. Jadi tatayyara kalau nombor 8. Jadi tatayyara fa'il mudhari'nya ya tatayyaru. Ya tatayyaru. Baik. Ya tatayyaru. Ya tatayyaru. Nombor 8 kan? Nombor 8 ya tatayyaru. Jadi istahza'a. Ini wazan nombor apa? Istahza'a ya.
Wazan nombor berapa ni? Wazan nombor istahza'a. Tengok ni. Istahza'a jadi ifta'ala. Fi'il mudhari'nya yastahzi'u. Yastahzi'u. Maka dia adalah wazan nombor 9. Istahza'a yastahzi'u. Jadi makna dia tu dapatkan dalam kamus kita. Kita boleh bagi tahulah secara ni sabaqa. Istabaqa ni maknanya berlomba-lomba. Tatayara ni ialah bernasib malang ataupun dipanggil kami bernasib malang. Tatayara. Istahza'a ni maksudnya mengejek. Mengejek. Yastahzi'un. Allahu, sebut sekali. Allahu yastahzi'u. Allahu yastahzi'u. Lepas kejap lagi kita pergi lagi ke surah Al-Baqarah tu, kita tengok lagi insya-Allah perkataan yang ada pada wazan insya-Allah. Jadi istahza'a fi'il mudhari' yastahzi'u. Baik. Itu adalah cara membentukkan wazan. Kita tengok lagi ada kat sini lagi ni surah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Cuba kita ubah kepada fi'il madhi pula yang ni ya. Dalam muka surat apa ni? Latihan muka surat 17 ya. 17. Okey, kalau kita jumpa yunazzilu, cuba keluarkan fi'il madhi dia. Yunazzilu. Fi'il madhi dia? Fi'il madhi dia apa? Nazala. Bukan nazala, bukan. Fi'il madhi dia akan jadi nazzala. Ikut wazan nombor apa tu? Wazan nombor Nazala. Nombor 3 kan? Tengok tu, yunazzilu, yufa'ilu, jadi fi'il mudhari' ni mesti sebut nazzala. Mesti kita sabdukan. Sebutkan sabdu atas zai itu. Nazzala. Fi'il mudhari' yunazzilu. Yunazzilu. Fi'il madhinya nazzala. Kena ingat tu cara dia punya madhi mudhari' tu kan. Kesilapan kita berlaku bila kita kata fi'il mudhari' yunazzilu. Apa fi'il madhinya? Nazala. Salah. Mesti kita sebut nazzala. Dengar tu insya-Allah. Itu adalah ilmu yang paling basic, yang paling penting untuk kita ingat. Yastakhriju. Tengok tu, perhatikan. Kita jumpa Al-Quran. Wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha. Al-Quran kan kita sebut kan? Wa tastakhrijuna yastakhriju. Perhatikan fi'il mudhari' wazan nombor yastakhriju. Fi'il mudhari' wazan nombor 9 ya? Ya betul. Sebiji. Tengok tu sebiji tu ha. Yastakhriju. Jadi Istakhraja. Jadi fi'il madhi dia istakhraja, kena ambil yang tu istakhraja. Saya perhatikan anak-anak kita, cucu kita di sekolah agama ni kan, dia masih confused berkenaan dengan wazan ni. Apabila kita kata yastakhriju, mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya kharaja. Ya Allah, dia tak faham rupanya. Dia mesti kekalkan istakhraja. Bayangkan kan makna wazan nombor 1 dengan nombor 9 ni jauh tu jarak tu ha. 1 ke 9 tu jauh jarak tu, makna ni jauh juga. Jadi tak boleh macam tu. Istakhraja yastakhriju. Apa fi'il madhi bagi yastakhriju? Istakhraja. Kena ke wazan ni. Ini adalah jadual dia, amat penting kita perhatikan. Istakhraja. Jadi kalau nak cari kamus, kita pergi kata dasar kha, ra dan jim dan ambil perkataan yang wazan nombor 9. Contohnya ambil Al-Quran ya. Kita pergi ke kamus kita. Jadi kalau kamus kita pergi bab kha kan? Kha. Sebab dia punya mula kata dasar itu mula dengan kha. Cuba tengok kita punya kamus kita. Muka surat apa dia? Kharaja. 98 ya. 98. Sentiasa bermain dengan ni ya, dengan kita punya kamus kita ni insya-Allah. Tak banyak ni, sikit je. Kata dasar kharaja. Okey, kalau kita nak perkataan yastakhriju tu, kita mesti convert dia kepada madhi dulu. Madhi dia adalah istakhraja. So wazan nombor 9. Jadi kalau kita tengok senarai tu
Dia ada kharaja yakhruju. Ini wazan nombor 1. Akhraja, wazan nombor 2. Istakhraja, wazan nombor 9. Jadi dia ada 1, 2 dan 9. Yang baki-bakinya tidak ada digunakan dalam Quran. Mungkin ada dalam hadis Nabi atau dalam pembacaan moden kita ada. Tapi dalam Quran ni 3 ni saja. Kharaja yakhruju, wazan nombor 1. Akhraja. Fi'il mudhari' tak ada pula ni untuk wazan nombor 2 dan nombor 9 ni. Memanglah standard. Standard dalam kamu harap kamu mana-mana pun sekalipun dia tidak akan bagi fi'il mudhari' untuk wazan 2 sampai 9. Dia akan bagi punya. Pandai-pandailah kita belajar benda tu. Itu masalah tu. Isu kita pandai-pandai. Isu kita pandai. Saya tengok kebanyakan kamu harap banyak kamu jadi memang dia akan bagi fi'il mudhari' untuk wazan nombor 1 saja. Wazan 2 dan 3 tu kita kena pandai-pandai. Pandai-pandai tu maknanya bukan kita hentam tak. Kita kena belajar punya wazan itu. Betul lah. Dahsyat lah. Dia punya tu. Kecuali satu kamus je. Satu kamus yang kat Malaysia saya tengok satu dia buat bid'ah sikit. Dia letak semua fi'il mudhari'. Kharaja yakhruju. Akhraja yukhriju. Tak pernah buat gitu. Tapi bagus juga sebab nak memudahkan orang. Nak memudahkan orang tak payah belajar punya wazan. Tapi sebenarnya tidak ada tu fi'il mudhari' untuk wazan 2 sampai 9. Dia tak ada. Dia letak fi'il nombor 1 saja. Sebab yang lain tu dikira dia sudah ada table dia, jadi boleh pelajarilah. Jadi kalau kita nak cari yastakhriju ini, nak tak nak kita kena convert kepada madhi dulu kan. Yastakhriju, madhi ni apa dia? Istakhraja. Baru kita akan jumpa istakhraja di dalam kamus kita ni. Istakhraja, usaha mengeluarkan. Istakhraja. Di dalam surah apa nama ni? Usaha mengeluarkan perhiasan daripada laut tu. Wallazi sakhkhara lakumul bahra wa tastakhriju, ada ayat lain, wa tastakhrijuna minhu, kamu keluarkan hilyatan, perhiasan, iaitu mutiara. Jadi yastakhriju. Istakhraja, yastakhriju. Wazan nombor 9. Baik. Kita pergi yang bawah ni. Nafaqa. Saya sebut pula ni pula. Yunafiqu. Yunafiqu ni fi'il mudhari'. Yunafiqu. Fi'il mudhari'. Baik. Wazan nombor apa kan ya? Yunafiqu tu. Yunafiqu. Perhatikan wazan nombor apa? Yunafiqu. Wazan nombor 4. Yunafiqu. Oh ini Yunafiqu. Yunafiqu. Wazan nombor 4. Yunafiqu. Okey, kita tengok dia punya fi'il madhi dia apa dia kan ya? Fi'il madhi dia. Fi'il madhi dia mesti nafaqa kan? Nafaqa. Jadi ialah fi'il madhi dia nafaqa lah sebutnya. Nafaqa. Nafaqa. Jadi yunafiqu fi'il mudhari'nya. Jadi nafaqa yunafiqu. Jadi untuk mencari maknanya kita mesti pergi kepada kata dasarnya iaitu nun, fa dan qaf. Jom sama kita pergi tengok nun, fa dan qaf. Apa maksud yunafiqu? Yunafiqu, nun, fa dan qaf. Muka surat apa ya nun ni? Nun, muka surat. Tengok muka surat nun. Surat apa kita nun? 194. Ada perkataan nafaqa ya. Nafaqa. Oh ini dia perkataannya. Nafaqa. Oh dia ada. Okey baik. Yang mana satu yang perkataan yang kita cari? Yang mana satu kan ya yang kita naknya? Kita jumpa dah kata dasarnya nafaqa. Sekarang ni kita ada beberapa option. Bawah ni ada 4 ya. Kita ada 4. Iaitu pertama anfaqa, nafaqa, nafaqun, nafaqa. Yang mana yang kita nak kan? Kita nak yang nafaqa ni. Nombor 4 ni kan. Nafaqa lah. Sesuai dengan yunafiqu ni. Sebab yunafiqu memang takkan ada. Takkan ada dalam kamus. Yunafiqu. Yang akan ada nafaqa. Sebab dia hanya senaraikan fi'il madhi saja. Nak tak nak. Jadi sebab itulah. Nak tak nak kita kena belajar madhi, mudhari' kepada madhi. Kita kena main gitu. Sebab kita
kita nak kadang nak tahu fi'il mudhari' apa, nak tahu dia madhi apa, kena tahu juga tu. Kita belajar lagi insya-Allah. Jadi nafaqa, dan dalam kamus ni nafaqa maksudnya bermuka-muka, munafik, hipokrit, nafaqa. Fi'il mudhari'nya yunafiq, yunafiq. Ini bahaya juga wazan ni, kalau kita silap wazan dia jadi belanja kan. Ya. Tapi belanja wazan nombor anfaqa. Wazan nombor apa kalau belanja? Belanja wazan nombor 2. Nombor 2 anfaqa. Kalau wazan nombor 2 anfaqa belanja. Kalau wazan nombor 4 nafaqa jadi munafik. Dekatnya. Silap wazan tu kan jadi daripada belanja orang jadi munafik pulanya. Ya Allah, dekatnya. Macam mana? Itu jadi masalah sikit tu. Macam mana ya? Silap wazan, Al-Quran kata innal ladzina nafaqu wal ladzina nafaqu. Maksudnya orang-orang yang bermuka-muka. Allazina nafaqu. Waw tu ramai. Nafaqu. Allazina apa dia? Wal ladzina anfaqu. Anfaqa. Kalau anfaqa belanja pula, orang yang belanja, orang yang munafik. Itulah sikit agak rumit juga lah kita nak bezakan ni kan. Tetapi kalau senangnya kita tengok budaya Arab. Budaya dia ni adalah lubang. Tengok lubang ni kan. Jadi sebenarnya dia ada kaitan belanja dengan lubang tu dan munafik. Sebab bila kita kata belanja ataupun spend tu, harta tu, maksudnya kita tebuk lubang. Berbelanja ialah menebuk lubang pada harta simpanan kita tu. Sebab itulah jika soalannya harta kita dah tabung kan. Tabung tu simpanan kita tu, kalau nak belanja maksudnya kita tebuk lubang tu untuk keluarkan sikit untuk buat belanja. Sebab tu jadi kaitan belanja dengan tebuk lubang tu. So kita ada lubang, kita ada belanja dan kita ada munafik. Apa kaitan-kaitan dia ni? Kaitan dia lubang ni lah. Sebab orang munafik ni budaya di budaya Arab ni, dia orang munafik ni dia anggap bagaikan binatang ataupun top binatang yang banyak lubang. Yang masuk kat sini boleh, masuk kat sini boleh. Dia banyak lubang. Orang kejar dia kat sini yang masuk lubang ni. Kalau kejar kat sini masuk lubang ni. Kalau musim ni yang masuk lubang ni. Jadi banyak lubang dia. Jadi orang yang terlalu banyak lubang, banyak tempat sangat tu dia panggil munafik, orang bermuka. Pergi sana kata aku bersama kamu, pergi sini aku bersama banyak orang munafik tu. Jadi nafaqah itu kaitan di antara makna-makna tu. Tapi kalau makna tu berubah mengikut wazan. Wazan nombor 2 anfaqa, fi'il mudhari'nya yunfiqu, belanja. Nafaqa yunafiqu, bermuka-muka. Itu je insya-Allah. Itu dia. Ini nafaqa yunafiqu. Baik. Kalau kita jumpa dalam Quran contohnya yataqaddamu. Perhatikan yataqaddamu fi'lun mudhari'. Naam, yataqaddamu. Macam mana kita tahu fi'il mudhari'? Ada ya. Betul, ada ya ya. Agaknya wazan nombor berapa kan yataqaddamu tu? Wazan nombor berapa? Perhatikan wazan nombor berapa yataqaddamu. Dia kalau yataqaddamu tu, kalau nak pergi wazan nombor 1 mustahil lah kan. Wazan nombor 1 mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab wazan nombor 1 ni dia tak ada ni. Dia macam tak ada apa-apa kat sini. Jadi mustahil lah. Wazan nombor 2 lagilah mustahilnya. Ini ya lagi. Nombor 3, nombor 4, nombor 5 kemungkinan kan nombor 5. Tapi tak jadi juga nombor 5 kan. Sebab yataqaddamu ta ni kat sini patutnya. Tak boleh juga. Yafta'ilu tak boleh masuk. Yanfa'ilu tak boleh juga. Yatafa'alu boleh tak masuk dengan wazan ni? Yatafa'alu tak boleh juga. Kerana apa? Boleh. Kerana ada alif dia. Jadi nombor 7 tak. Nombor 8 itu dia. Yataqaddamu, itu wazan dia. Yatafa'alu, jadi fi'il madhi dia adalah tafa'ala. Jadi kita sebut yataqaddamu, fi'il madhinya taqaddama. Taqaddama, fi'il mudhari'nya yataqaddamu. Itu dia. Taqaddama, yataqaddamu.
Ma taqaddama. Dalam puasa tu man shoma Ramadan. Ada dalam hadis Nabi ya. Ada hadis Nabi tu mesti kita cek sikit kan. Cek kat Google. Ada kat Google itu man shoma Ramadan ma taqaddama min zambihi ma taqaddama min zambihi. Ma taqaddama min hadis apa tu berkenaan dengan ma taqaddama min zambihi tu ada hadis. Ma taqaddama min zambihi tu ada satu hadis. Taqaddama fa'il mudhari' ya taqaddamu. Dalam Quran pun ada. Dalam Quran pun ada. Ini Al-Quran. Lakallahu ma taqaddama. Tengok tu. Supaya Allah mengampunkan apa yang taqaddama. Apa yang taqaddama daripada dosamu. Apa yang taqaddama daripada dosa. Apa maksud taqaddama? Nanti kejap kita tengok nanti. Dan hari Nabi pun ada juga. Dan hari Nabi pun ada taqaddama. Ke mana tu? Tak apalah, nanti kita jumpa nanti kita bagi tahu insya-Allah. Taqaddama. Fi'il mudhari'nya ya taqaddamu. Taqaddama fi'il mudhari'nya ya taqaddamu. Mari kita cari makna dia insya-Allah. Macam mana nak dapatkan makna dia tu? Kita pergi kepada kata dasarnya dulu, iaitu kata dasarnya apa kata dasar bagi taqaddama ya taqaddamu ni? Qaf dal mim. Jom sama kita cari insya-Allah. Sama kita cari qaf dal dan mim. 167. 167. Qaf dal mim. Ini dia. Oh, ini dia. Qadah mim. Wazan dia, wazan nombor 1 yang kita nak. Jadi kita cari mesti cari kataan dia, mesti kita cari wazan yang ni lah ya, yang nombor 8 ni. Jadi yang atas ni wazan nombor 1 kan. Qadama ni wazan nombor 1. Okey, ni wazan nombor 1. Ini wazan nombor 1 ni, qadama ni. Yang bawah ni qaddama ni wazan nombor apa ni? Qaddama. Ini nombor 3. Nombor 3. Kita nombor 3. Qaddama wazan nombor 3. Qaddama. Yang atas ni wazan nombor 1 ni. Dua-dua nombor 1. Yang qaddama, yang ini nombor 3. Baik. Yang kita naknya yang mana ya? Kita naknya ialah taqaddama ya taqaddamu, iaitu wazan nombor 8. Tafa'ala ya tafa'alu. Jadi kita kena ambil yang ni. Ini taqaddama ni. Inilah kita naknya. Taqaddama fa'il mudhari'nya ya taqaddamu. Taqaddama ya taqaddamu. Kita akan jumpa dalam Quran yang fa'il madhi ada, yang fa'il mudhari'. Jadi kita nak supaya kita tahu kalau jumpa fa'il madhi, kita tahu makna dia macam tu juga. Fa'il mudhari' makna pun macam tu juga, tak berubah. Jadi kita tak keliru, tenang. Taqaddama ya taqaddamu, maksudnya yang terdahulu. Al-Quran ya, yang terdahulu. Jadi hadis tadi, bukan hadis, ayat Al-Quran tadi. Liyaghfira lakallah, untuk Allah mengampunkan bagimu, wahai Muhammad, untuk Allah mengampunkan bagimu apa yang taqaddama. Apa yang terdahulu. Kan? Kita lihat apa maksud taqaddama tadi? Taqaddama maksudnya apa tadi? Yang terdahulu. Min zambika, daripada dosamu. Lawan bagi taqaddama, ta'akhkhara. Lawan bagi taqaddama, ta'akhkhara. Okey, baik. Okey, selesai insya-Allah. Ada satu hadis kata taqaddama tu kan. Hadis mana kita jumpa kat sini. Tak apa. InsyaAllah. Ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Wazan nombor 8. Baik. Yatakallamu. Tengok fi'il mudhari' tu. Yatakallamu. Baik. Cuba perhatikan dia punya fi'il mudhari' ni wazan nombor apa kan? Yatakallamu. Dalam Quran
La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Yatakallamu. Fi'il mudhari'. Wazan nombor 8 juga. Cuba kita sebut, kita masukkan wazan dia. Sebutkan fi'il madhi dia. Fi'il madhi dia tafa'ala, takallama, yatakallamu. sahih wallah. Sahih. Takallama, yatakallamu. Jadi sebut ni yatakallamu lah. Wazan nombor 8. Yatakallamu. Takallama, yatakallamu. Macam mana penggunaan Al-Quran? Macam mana digunakan Al-Quran? Digunakan macam ni. Tak apa kita pergi Al-Quran terus kan. Saya Google saja. Masya Allah ya. Google ni bab Quran dia tak silap. Allah, Masya Allah. Walaupun Google ni orang Yahudi punya apa, saya tak tahu. Tapi sebab bab Quran ni dia tak silap. Contohnya kita kata ya la yatakallamun. Kita ambil ayat-ayat. Ya la yatakallamuna illa. Oh, dia akan bagi kecadangan lagi. Ya Allah. Sangat friendly dengan Al-Quran semua. Sangat friendly. Okay, kita ambil ayat ni ya. Ni contoh. Ini ayat daripada surah An-Naba. Surah An-Naba ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala yatakallamu. Betul tak dengan wazan yang kita beritahu tadi? Takallama fa'il mudhari'nya yatakallamu. Tengok tu, dia takkan lagi punya. Cuma ditambahkan waw di akhir tu kan. Waw di akhir ni kita akan belajar kemudian insya-Allah. Dia memberi makna perbuatan bercakap itu ramai. Mereka bercakaplah. Mereka bercakap la yatakallamuna. Okey baik. Yatakallamu. Takallama, yatakallamu. Baik, kalau kita jumpa perkataan ni yatazakkaru. Sebelum tu makna yatakallamu. Apa maksud yatakallamu ya? Masuk dia, lupa nak beritahu makna dia. Yatakallamu ni kata dasarnya adalah kaf, lam, Mim. dan mim. Jom sama kita tengok insya-Allah. Kaf, lam, mim. 177. 177. Tengok ya, 177. 177. Kalau boleh perkataan yang pernah kita lalui ini biar kita ingatlah insya-Allah jadi tak perlu kita ulang banyak kali. Ingat insya-Allah. Kalama, kalama. Kaf, lam, mim. Baik, dia ada beberapa wazan yang melibatkan kata kerja iaitu kallama dan juga takallama. Kallama, takallama. Ini wazan nombor apa kallama ni? Kallama wazan nombor Nombor 3. Nombor 3. Cuba jadikan fi'il mudhari' dia sebab dia tak bagi fi'il mudhari' kan? Fi'il mudhari' dia yukallimu. Kallama yukallimu. Takallama. Yatakallamu. Alhamdulillah yatakallamu. Kalau kata dalilnya la yatakallamuna illa. Kalau kallama ada yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ada dalam surah Ali Imran, surah apa ya? Berkenaan dengan Nabi Isa. Nabi Isa yang masih lagi baby, dia boleh berbicara dengan orang dewasa. Surah Maryam. Surah Maryam ya. Surah Maryam. Nanti kita Google juga. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Yang ini kalau kita tengok macam ni, ini wazan nombor 2, wazan nombor 3. Ni. Oh, yukallimu. Di antara tanda mukjizat Nabi Isa yang dikurniakan oleh Allah ialah dia boleh berbicara dengan orang ketika dalam buaian. Dia kata, wa yukallimun nasa. Yukallimu kan? Dia berbicara yukallimu. Ini wazan nombor 4. Jadi kallama, dia punya fi'il madhi dia adalah kallama, fi'il mudhari'nya adalah yukallimu. Itu wazan nombor 3. Jadi ini adalah wazan nombor 3. Kallama yukallimu. Sebiji. Yang bawah ni pula takallama. Fa'il mudhari'nya yatakallamu. Dalilnya yang tersebut tadi la yatakallamuna illa man azina. Dia tak akan lari daripada wazan itu. Tak akan lari. Dia kekal macam itulah. Dekat mana-mana pun Al-Quran ni. Ya Allah ya. Sebab itulah inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan akan jaga.
Dulu kan ceritanya dan sejarahnya Al-Quran ini turunkan dalam dan ditulis oleh para sahabat dalam keadaan tak ada titik. Tak ada titik tu. Macam orang baca dulu tak ada ya ni, tapi orang boleh baca sebab dia tak tahu mudhari' ni tak ada ya ataupun tak dia orang tahu. Jadi dia orang boleh baca yukallimu tanpa ada titik. Lepas tu apabila agama Islam tersebar ke Parsi, tersebar ke luar situ menyebabkan orang yang bukan Arab ni dia kena belajar bahasa Arab macam kita belajar ni untuk dia baca Quran supaya dia boleh sebut. Kecuali dia hafal lah. Hafal lain lah. Jadi akhirnya diletakkan baris. Baris ni baru sebenarnya. Dulu orang Arab dulu ataupun orang yang sebelum agama Islam tersebar luas dulu, dia orang tak ada baris. Baris ni 200 hijrah ataupun begitulah dia buatnya. Baris. Dia orang baca cara nature. Jadi kalau kallama, tu dia orang tahu. Fi'il mudhari'nya yukallimu. Yukallimun nasa. Takkan ada orang baca yakallimu. Tak ada. Yukallimu. Wazan nombor 3. InsyaAllah. Apa beza di antara kallama dengan takallama? Kallama bercakap, takallama maknanya berkata-kata. Lebih kurang. Yalah bercakap berkata ni kan. Dia lebih kalau kallama ni lebih kepada one way maksudnya. Saya bercakap dengan awak. Dengar ni. Maksudnya kallama. Dalam Quran kita kata kallamallahu Musa taklima. Mendengar kan kata ya? Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallah. Dia lebih kepada one way. Takallama ia lebih kepada berkata-kata, cakap-cakap macam tu lah. Itu beza dia, tapi tak banyak beza sangatlah kallama dengan takallama. Yang lebih kepada apa nama ni, macam one way gitu. Tapi kalau takallama ni lebih kepada kita berbual-bual itu, takallama. Baik. Itu adalah wazan nombor takallama, yatakallamu, wazan nombor 8. Sikit lagi. Yatazakkaru. Tengok ni, yatazakkaru. Itu pun wazan nombor 8 juga, yatazakkaru. Cuba sebut fi'il madinya. Tazakkara. Mesti sebut tazakkara ya, jangan sebut tazkuru pula. Tazakkara, fi'il mudhari'nya yatazakkaru. Tengok betul-betul ni. Tazakkara, yatazakkaru. Tazakkara maksudnya mengingat. Liqaumin yatazakkaru, untuk kaum yang mengambil peringatan. Tak apa, kita pergi terus insya-Allah supaya kita masa pun tak ada lagi. Tazakkara yatazakkaru, wazan nombor 8. Yastabshiru. Tengok fi'il mudhari' yastabshiru. Yastabshiru. Wazan nombor apa katnya? Wazan fi'il mudhari', tapi wazan nombor 9. Yastabshiru. Tengok bahagian itu. Yastabshiru. Yastabshiru, kalau kita convert kepada madhi, dia akan jadi istabshara, kan? Istabshara. Disebut sekali insyaAllah. Istabshara, yastabshiru. Istabshara, yastabshiru. Yastabshiru, istabshara. Nak tahu makna dia, pergi kepada bashira tu nanti. Maknanya bergembira dan berseronok ya. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah. Yastabshiru, mereka itu berseronok dengan nikmat daripada Allah. Yastabshara, yastabshiru. Kalau kita jumpa yunziru macam ni, yunziru ataupun tunziru, apa wazan daripada mana katnya yunziru ni? Yunziru ni fi'il mudhari', ia jatuh pada wazan nombor 2 sebab ada yu ni kan. Yu ni menandakan wazan nombor 2. Nombor 3 mustahil. Nombor 3 dia ada sabdu. Jadi yunziru. Yunziru yang ni. Yunziru. Yunziru. Sebiji. Yunziru. Jadi kalau yunziru, fi'il madhi dia apa dia? Anzara. Anzara iaitu memberi peringatan ya. Anzara yunziru. Jadi fi'il madhi dia adalah anzara. Fi'il mudhari' dia ialah yunziru. Anzara yunziru. Baik, memberi amaran. Yang atas ni memberi peringatan, ini memberi amaran. Baik, kalau kita jumpa perkataan yusabiqu. 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 Wazan 4, Ustaz. Wazan 4 ya, wazan 4. Betul. Yusabiqu. Wazan 4 yusabiqu. Cuba jadikan dia mudhari'. Mudhari' dia akan jadi sabaqa. Sabaqa, fi'il mudhari' yusabiqu. Wasabiqu ila maghfiratin yusabiquna fil khairat. Yusari'una fil khairat. Ini maksudnya berlomba untuk
untuk kebaikan. Saling berlomba ya. Sabaqa yusabiqu. Itu pengetahuan kita, nota kita insya-Allah. Wazan nombor 4 ni dia akan ada unsur lomba-lomba sekarang. Yusari'u, yusabiqu, yujadilu. Ada saling berlomba, okey ya. Berlomba melakukan kebaikan. Yusari'una fil khairat, bersegera. Yusabiqu, berlomba. Jadi ada unsur-unsur itulah. Baik, jadi cukuplah untuk hari ini insya-Allah. Cukuplah untuk hari ini, kita dah tamat dah tu sebenarnya tu. Alhamdulillah dapat tamat hari ini. Semua wazan-wazan untuk daripada wazan nombor 1 sehingga nombor 9, bagaimana terbentuknya mudhari' tu. Cuma kita kena buat banyak latihan lagi. Jadi sesampai baca Quran tu, insya-Allah ingat kita lalu-lalu tu ingat je. Ini fi'il mudhari' ni macam apa kalau ada masa lah insya-Allah ya. Sebab dalam Ramadan ni kita macam-macam nak laju je. Laju je. Habiskan khatam cepat. Tapi kalau dapat kita tengok perhatikan macam mana fi'il mudhari' tu terbentuk, insya-Allah dia akan jadi satu pelaksanaan yang bagus untuk kita tu sepanjang Ramadan ni insya-Allah. Jadi cukup untuk pelajaran kita hari ni insya-Allah ya. Jadi Allah kita baca doa sikit insya-Allah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma 'ala 'ilmina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi jumpa